سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 18, baris yang ketiga daripada bawah. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين. Pertama, ta'alluqun suluhiyun qadimun. Kalau berbaris kod Arab lah. Tapi kalau kita baca kod Melayunya, ta'alluq suluhi qadim. Kalau kita baca kod Arab kok, ta'alluqun suluhiyun qadimun. Hak nombor 2 tu ta'alluqun tanjiziyun hadisun. Ta'alluqun tanjiziyun hadisun. Kalau kita baca kat biasa, ta'alluq tanjizi hadis. Jadi pertama, ta'alluq suluhi qadim, iaitu suluhi qadim. Ta'alluq suluhi qadim ni, ta'alluq suluhi qadim patut qudrah pada azal, dalam kurungannya dahulu kala. Kalau tak silap, di awal Pati Paridah tu, surat berapa depan tu, dia ada tulis pembetulan, bukan gitu? Termasuk tak di sini ada pembetulan? Ada tak? Di muka surat berapa dulu? Muka surat 1, surat di awal depan. Ada depan tu surat berapa ni, tak ada muka surat ni. Sebelum daripada masuk Bismillahirrahmanirrahim, muka surat 1, sebelum surat 1 tu ditulis, sebelum membaca hendaklah didahului pada membaiki. Cuba tengok hak bilangan yang keempat. Bilangan yang keempat tu muka surat berapa tu? 18. Kan? Kita dah baca surat 18 ni. Jadi bilangan yang keempat, azal bagi. Lepas azal tu hak kurungan, hak betulnya azal. Apa makna azal? Azaliyum tu lah. Apa makna azal? Dalam kurungannya dahulu kala. Tu. Jadi nak eloknya daripada sampai bilangan yang ke-11 tu. Sampai bilangan ke-11 tu baiki lalu lah. Baiki lalu. Sebab dia sebelum membaca hendaklah didahului pada membaiki. Baiki. Ada yang terkurang cetakan, ada yang salah cetakan. Contohnya, terkurang cetakan nombor 1 dengan mukjizat, dia nak dengan terang mukjizat. Salah cetakan nombor 2 tu rasulnya, kita nak risalahnya. Rasul tuan orang tu.
Risalah tu pangkat dia. Ada ni. Rasul seseorang yang diwahyukan, kemudian yang diperintahkan menyampai, itu rasul. Orang yang diwahyukan, yang diperintahkan menyampai, orang ni ada pangkat risalah. Mana ni? Rasul orang, risalah pangkat dia orang tu. Nabiyun orang, pangkat kenabian dipanggil nubuwah. Nubuwah tu pangkat kenabian. Orang yang ada pangkat kenabian ni dipanggil nabiyun. Jadi nombor 2, rasulnya. Dia nak bukan rasul, bukan tuan. Yang betulnya risalahnya. Nombor 3 tu pada 2 kam. Dia terkurang, terjatuh 1 kalimah. Pada Tuhan 2 kam. Mana kena baiki belakang tu. Kena baiki belakang. Dia ada 11 bilangan semua tu. Iaitu suluhi qadim ni patut kudrah pada azal. Apa makna pada azal? Pada dahulu kala. Dia sampai ke bubuh ni dahulu kala. Kita dahulu kala ni kalau ikut bahasa standard kita Malaysia, dahulu kala ni cerita-cerita budak-budak tu. Pada zaman dahulu kala, tengok tak? Hak katung tu kancing ke apa tu, gitulah. Hak katung tu toki, cerita perkara, cerita dahulu kala. Takkan kita dahulu kala kita ni. Azal ni sedia kala, tidak ada permulaan. Tu azal, qadim. Dahulu kala ni, tapi maksud kitab ni dengan bahasa tempatan Fatani ialah samalah tu. Dahulu kala, sedia kala samalah. Cuma nak cerita sani. Kalau kok bahasa standard kita Malaysia, sebut dahulu kala tu cerita zaman-zaman dahulu. Cerita zaman-zaman dahulu. Zaman apa? Zaman purba apa? Apa panggil? Dah, itu dahulu kala. Ada ni dahulu kala dengan makna sedia kala lah. Patut kudrah pada azal, pada dahulu kala, patut bagi mengada sesuatu dan mentakdak akan dia akan sesuatu. Patut ni pun bila ni? Pada waktu imkan, yakni boleh ada dan boleh tak ada. Bila waktu imkan ni? Bermula daripada Tuhan menjadikan nur Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuklah waktu imkan. Bila masuk waktu imkan, maka ketiadaan Adam mungkin ni Adam yang jaiz, Adam yang harus. Sebelum dijadikan nur Nabi Muhammad, Adam ketiadaan ni Adam yang wajib. Kerana sebelum dijadikan nur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mungkin nak ada. Kerana Tuhan tidak kehendak mengada akan sesuatu sebelum dijadikan nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan tak kehendak. Tuhan kehendak menjadikan selepas Tuhan jadikan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Tuhan kehendak akan jadikan nur Nabi Muhammad, Tuhan kehendak pada azal. Tuhan kehendak pada azal akan ada sesuatu dan mungkin ni. Tuhan kehendak terlepas daripada Tuhan jadikan nur. Bukan Tuhan kehendak terlepas jadi nur. Tuhan kehendak pada azal. Pada ni. Tapi Tuhan kehendak perkara mungkin ni ada bila akan diadakan. Selepas dijadikan nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi sebelum dijadikan nur Nabi, Adam mungkinun ni, Adam makhluk ni adalah Adam yang wajib. Tak mungkin nak ada kerana Tuhan tak kehendak. Tuhan kehendak nak mengadakan ni selepas daripada Tuhan kehendak pada azal akan jadikan nur Nabi Muhammad. Kemudian Tuhan kehendak pada azal, Tuhan akan menjadikan mungkin selepas daripada itu. Tapi kehendak Tuhan kehendak pada azali. Jadi sebelum dijadikan nur Nabi, Adam kita Adam yang wajib kerana belum ada benih. Selepas dijadikan nur Nabi Muhammad, maka Adam kita dia Adam yang harus.
Jadi sebelum dijadikan nur Nabi Muhammad masuk dalam suluhi, selepas dijadikan nur Nabi Muhammad masuk dalam ta'alluq qabdah. Ta'alluq yang keberapa tu qabdah, ta'alluq yang kelima kalau mengikut susunan dalam ni lah. Disusun je ni 1 2 3 sampai ke 7. Tapi susunan dia tu sepatutnya tukar-tukar tu. Tapi tanjizi tu 1 2 3 4 tanjizi belaka. Sepatutnya qabdah selam tengah-tengah tu. Tak apalah, ini ikut susunan nombor dalam kitab Pati Paridah. Jadi pertama ta'alluq suluhi qadim, iaitu patuk kudrah pada azal, pada dahulu kala bagi mengada sesuatu dan mentaduk akan dia. Patuk mengada mentaduk ni pada waktu imkan, yakni mula daripada Allah Ta'ala jadikan nur Nabi SAW. Sebab nur Nabi SAW ni mula-mula arwah dia panggil. Nabi Adam mula-mula ajsam. Arash mula-mula hak jasmaniyun, hak daripada nuraniyun. Ni ada pula khilaf-khilaf ulama pula di sini. Jadi secara tafsil, secara satu-satu, ta'alluq qudrah ada 7. Dalam kitab Takribul Ikhwan karangan almarhum Tok D Sekam, ta'alluq qudrah dia pergi kepada 8. Tapi hak ni secara tafsil ni, secara nak hurah satu-satu, secara ijma', secara kasar, hak fardu ain kepada kita adalah tanjizi hadis satu saja. Sampai masa sebagaimana ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada azal, Tuhan pun melakukan. Tu melakukan dipanggil tanjizi hadis. Itulah. Itu rukun iman yang ke-6. Macam cerita minggu lepas lah. Poin kita hak asasnya, walaupun mungkin kita nama tanjizi hadis itu mungkin baru bagi kita, tapi pegangan kita Allah mengadakan segala-gala perkara mengikuti sebagaimana ketentuan Allah pada azal. Tuhan pun mengada. Itu pegangan kita, rukun iman yang ke-6. Tuhan mengada tu dia panggil tanjizi hadis. Kalau jalanan Asy'ariyah, Imam Asy'ari qadar. Jalanan Maturidiyah, jalanan Imam Abdul Mansur Al-Maturidi panggil qada. Tu jelah. Tu hak rukun iman kita ada. Tetapi apakah nama ta'alluq qadar ataupun qada tu lah? Apa dia nama dia? Tak tahu. Nama dia ta'alluq tanjizi hadis. Hak tu hak asas kita, tapi nama tak tahu, tak ada kata salah. Kita berpegang Allah yang bersifat dengan ilmu, mengetahui segala-gala perkara pada azal. Bukan begitu? Kita berpegang di akidah kita Allah yang bersifat dengan ilmu, mengetahui segala-gala perkara pada azal. Adakah kita berpegang Allah mengetahuinya kemudian? Asalnya perkara tersebut Allah pun tidak ketahui, sampai masa barulah Allah ketahui. Mana Allah mengetahui kemudian. Ada tak pegangan kita seumpama tu? Pasti tak ada. Pegangan kita tetap dah Allah mengetahui segala-gala perkara. Bila Allah mengetahui ni? Pada azal, pada sedia kala. Pada azal, pada sedia kala, segala-gala perkara Tuhan mengetahui. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak gugur daripada selai daun melainkan Allah mengetahui. Wala habbatin fi zulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak gugur sebutir biji dalam kegelapan bumi, dan tidak gugur yang basah dan tidak gugur yang kering, melainkan kesemuanya tertulis di dalam kitabim mubin, kitab yang nyata, iaitu Lauh Mahfuz. Kesemuanya ada di ilmu Allah, kesemuanya ada di ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengetahui ni, mengetahui sedia kala. Kan gitu? Tu dia panggil ta'alluq tanjizi qadim. Aduh, qadim tu jangan salah pula jadinya.
Ta'alluq tanzizi qadim bagi ilmu. Ada tak ta'alluq tanzizi hadis bagi ilmu? Manapun tanzizi hadis, Tuhan mengetahui kemudian baru, mustahil. Gitu je lah. Tapi pegangan kita Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal, tetap dah. Tapi nama gapa tu mengetahui segala-gala pada azal? Tu ta'alluq ilmu tu. Itu fungsi sifat ilmu. Itu khijang sifat ilmu. Nama apa ta'alluq ilmu tu? Tanzizi qadim. Tanzizi qadim baru pula bagi kita yang tahu. Tapi pegangan tetap dah. Dan memang kita berpegang tidak ada Tuhan mengetahui baru. Maka kita berpegang tidak ada tanzizi hadis bagi ilmu. Ada tak perkara yang ilmu patut tahu, ilmu boleh tahu, tapi belum tahu? Ada tak? Ada tak perkara yang ilmu, sifat ilmu Allah qadim? Allah qadim, kan? Sifat ilmu qadim. Mengetahui ta'alluq. Ada tak mengetahui ilmu, patut mengetahui, suluhi, boleh mengetahui, tapi belum mengetahui? Ada? Mustahil. Sebab tu ilmu tak ada suluhi. Ilmu satu cetek je, tanzizi qadim. Satu je. Ilmu satu je, tanzizi qadim. Suluhi qadim tidak ada. Tanzizi hadis lagilah tidak ada. Kan? Hak pengertian dia dipegangnya bukan gitu. Gitu. Tapi nama dia tak ni tu. Nama ta'alluq ilmu hanya tanzizi qadim. Allah, hari ni baru tu nama dia. Ilmu tak ada ta'alluq tanzizi hadis. Ilmu tak ada ta'alluq suluhi qadim. Baru kita kata, baru di nama tu je istilah ilmu. Di akidah kita tetap dah. Allah mengetahui sedia kala. Mustahil ada mengetahui yang baru. Tidak ada tanzizi hadis. Ada tak perkara yang Allah boleh mengetahui, patut mengetahui, tapi tidak mengetahui? Ada ke tak? Tidak ada. Maka tidak ada suluhi qadim bagi ta'alluq ilmu. Ada? Selaras dengan ilmu Allah yang bersifat dengan iradah, menentukan. Selaras dengan ilmu yang mengetahui segala-gala pada azal, Allah menentukan segala-gala pada azal, kepada baharu, pada azal. Dipanggil apa? Tanzizi qadim bagi iradah qada, jalanan Imam Asy'ari, qadar jalanan Al-Maturidiyah. Kita jangan lupalah hak qada qadar kita terdahulu. Rukun iman yang keenam, dua pegangan. Satu, ketentuan pada azal. Satu, Tuhan buat sekarang. Tak, kan gitu. Ketentuan pada azal, Asy'ari kata qada. Hak Tuhan buat sekarang ni, Asy'ari kata qadar. Maturidi tukar-tukar. Hak ketentuan tu qadar. Hak Tuhan buat sekarang ni qada. Tu jangan buat pening lah tu. Jangan pening tu tetap dah tu. Ada. Mana kalau jalanan Asy'ari beriman dengan qada dan qadar. Jalanan Imam Maturidi beriman dengan qadar dan qada. Tu sahaja. Tu tak tukar dah. Janganlah siapa ke habis hak tu akhirnya hilang. Sambung hak ni pula terima hak baru. Lepas tu hak lama tak ada. Jadi susah pula. Sekarang ni kita nak compare pun okey. Sekarang kita cerita bab ketentuan azali. Ta'alluq tanzizi qadim bagi iradah. Ni hak kata qada ni kalau Imam Asy'ari. Hak ni kata qadar Asy'ariyah ni. Kita pun pening pula mana pula qada, lepas tu mana pula qadar. Jangan kita tukarlah hak kita dah bicara hak rukun yang keenam tu. Jadi pegangan kitanya selaras dengan ilmu yang mengetahui segala-gala pada azal. Tuhan menentukan segala-gala pada azal. Pada azal. Dia panggil apa tu?
Tanjizi qading lah tu. Hak tu kata qada ataupun qadar tu. Tanjizi qading. Ada tak Tuhan menentukan kemudian? Ada tak? Ada tak Tuhan menentukan kemudian? Sebahagian Tuhan menentukan pada azal, rukun iman yang ke-6. Ada pula Tuhan menentukan baharu. Ada? Sekarang ni pula Tuhan pun menentukan hak baharu pula tanjizi hadis. Kalau Tuhan menentu tu baharu, mari daripada ilmu pun jadi baharu. Sebab menentu selaras dengan ilmu, menentu muafakah dengan ilmu. Jadi kalau menentu tu kemudian baharu, mengetahui pun jadi kemudian baharu. Jadi kalau mengetahui itu kemudian baharu, sebelum mengetahui Allah jatuh jahil. Mustahil Allah jatuh jahil. Tak ada dah kan tadi kan. Ilmu tanjizi qading saja. Ilmu tak ada tanjizi hadis. Ilmu tak ada suluhi qading. Dah kalau begitu, iradah pun tak ada lah tanjizi hadis. Mana apa? Tuhan menentu sedia kala. Tidak ada menentu yang baharu. Iradah tidak ada tanjizi hadis. Kan? Baca kitab dulu sikit, lepas tu kita pun tubik kot luar. Macam cerita minggu lepas lah. Minggu lepas baca 3 patah je minggu lepas. 3 patah. Hak baris yang keempat daripada bawah. Qudrah 7 ta'alluq. Lepas tu pergi kat luar. Minggu ni yang pertama ta'alluq suluhi qadim. Berhenti lah pergi kat luar. Bila nak habis kitab kita ni? Dah nak cerita nak nampak. Hak kita duk bicara ni duk sini dah. Duk di akidah kita dah. Cuma nama tu kita memang kita berpegang Allah menentu pada sedia kala. Rukun iman yang ke-6 itulah tanjizi qading bagi iradah. Ada tak Allah menentu baharu? Kalau Allah menentu baharu, menentu Allah muafakat dengan ilmu, selaras dengan ilmu. Jadi kalau Allah menentu tu baharu, ilmu Allah jatuh baharu juga nah. Mustahil. Ilmu hanya takluk tanjizi qading je. Mengetahui sedia kala je, ilmu tak ada hak baharu. Sebab kalau ada perkara yang Allah Ta'ala mengetahuinya baharu, sebelum mengetahui jatuh ke apa? Bukan jatuh jahil. Mustahil Allah jahil. Jelas kemudian tu Allah Ta'ala tahulah, tapi tetap didahulukan dengan jahil. Itu mustahil. Tahu didahului dengan jahil, tahu kita. Tahu kita ni didahulukan oleh jahil. Itu kita. Tahu tu kemudian tu pun dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iradah tidak ada. Tidak ada ketentuan yang baharu tanjizi hadis. Jadi iradah menentukan sedia kala. Contoh sekarang. Bukan ke sekarang. Mana? Contoh mudahnya. Allah Ta'ala menentukan pada azal kita ni lelaki. Kenapa? Allah Ta'ala menentukan pada azal kita ni lelaki. Hak lelaki lah. Hak lelaki ni Allah Ta'ala tentukan pada azal lelaki. Boleh tak Allah nak menentukan kita pada azal perempuan? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak Allah nak menentukan kita perempuan? Hari ni, pagi ni mana ni? Ya, Allah menentukan kitanya adalah lelaki. Pada azal Allah Ta'ala menentukan. Sampai masa dilahirkan kita lelaki, itu ta'alluq qudrah tanjizi hadis. Kita akan bicara tentang hadis qudrah. Allah menentukan kita lelaki, Allah menentukan pada azal. Boleh tak Allah nak menentukan kita perempuan? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Kenapa boleh? Sekarang memanglah Allah menentukan kita lelaki. Itu tanjizi qadim. Allah menentukan pada azal kita lelaki. Boleh ke tak Allah nak menentukan kita perempuan? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Bolehlah, sebab lelaki pun mungkinun
Perempuan pun mungkinun. Benda yang harus ada, harus tiada. Seseorang lelaki, perkara harus. Seseorang perempuan, perkara harus. Maka iradah bolehlah menentukan kita perempuan. Tapi iradah boleh tak nak menentukan kita Tuhan? Boleh tak? Iradah menentukan kita ni Tuhan, boleh ke tak? Kita Tuhan mustahil. Iradah tidak menentukan benda yang mustahil. Ada ni. Adapun kita lelaki ke, kita perempuan ke, itu perkara mumkinun. Maka kudrah dan iradah bertakluk kepada perkara mumkinun, perkara yang harus ada, harus tiada. Jadi kita ni lelaki, harus. Kita perempuan, harus. Kita Tuhan, mustahil. Maka mustahil tidak berkait dengan ketentuan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita buat misal lelaki dengan perempuan. Buat misal pelik kan, takut pelik pula. Pelik kan ni? Tuhan menentukan kita manusia jenis lelaki. Boleh tak Tuhan nak menentukan kita jadi binatang? Bolehlah, sebab binatang benda mungkinun. Tapi tak sedar nak cerita begitu. Cerita lelaki dengan perempuan sudah lah. Tak sekarang ni, kalau binatang bukan mungkinun, boleh lah. Tapi tak salah misal binatang tu. Misal lelaki dengan perempuan je. Jadi sekarang bolehlah Tuhan menentukan kita perempuan. Sebab lelaki pun mungkinun, harus ada, harus tiada pada akal. Perempuan pun harus. Tetapi Tuhan tidaklah menentukan kita perempuan. Tuhan menentukan kitanya lelaki. Tapi boleh ke tak, patut padang ke tak Tuhan nak menentukan kita perempuan? Boleh. Suluhi qadim bagi iradah. Itulah. Maka iradah ada dua. Tanzizi qadim dengan suluhi qadim. Hanya sebut boleh je. Tapi hak tetap dah Allah menentukan pada azal kita tu lelaki. Lelaki lah, hanya tak perempuan dah lah. Tapi boleh tak iradah nak menentukan kita perempuan? Benda mungkinun, benda harus. Boleh je. Ada ni? Macam kita lah. Kita memilih mana-mana perkara. Kita putus dah kita milih mana-mana perkara. Padahal kita ada beberapa pilihan. Kita ada beberapa pilihan. Kemudian kita mutuh, kita memilih satu perkara. Itu tanjizi. Boleh tak kita nak pilih hak pilihan lain tu? Boleh je. Panggil apa? Suluhi. Tapi kita pilih ke tak? Tak. Tapi boleh je. Ada ni? Macam contohlah. Makna pilihan kita nak berkahwin ni ada 2-3 pilihan. Glamournya kita. 2-3 pilihan. Kita pun pilihlah seseorang tu tanjizi. Iradah kita tanjizi. Kita boleh tak nak pilih hak pilihan lain tu? Boleh je. Tapi tak pilih lah. Kita pilih hak seorang ni je. Gitu. Mana iradah menentu pada azal. Tanjizi qadim. Menentu tu kalau nanti sampai kepada iradah nanti, dia tak apalah, kita pergi ke depan. Pergi ke depan. Muka surat 20. Surat 20 ke 8 iradah. Tak? Surat 20 daripada baris yang 1 2 3 4 5 6 ke 8 iradah. Turun lagi baris yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10. Yang ke-10. Dan iradah ini adalah sifat yang sedia ada pada zat yang menentu akan mungkin dengan setengah. Dengan setengah. Kita turun bawah lagi tu. Baris yang keempat daripada bawah. Dan ta'alluq iradah ini seperti ta'alluq kudrah dahulu juga. Iaitu ta'alluq pada tiap-tiap mungkin. Ta'alluq pada tiap-tiap mungkin. Hak atas tu menentu dengan setengah barang yang harus. Atasnya barang tu mungkin jugalah. Atas tu
Dan iradah ini, sifat iradah ni ialah sifat yang sedia, sifat yang qadimah, ada pada zat Allah. Sifat iradah ni sifat yang maujud, yang ada di zat Allah, yang menentu akan mungkin. Baik kira tu, tak kira yang menentu akan dia tu. Hak tadi kan hak baiki tadi, hak baiki tadi. Hak yang keberapa tu? Yang ke bilangan ke-6 tu. Akan dia, akan mungkin, bukan akan dia. Rasa dulu ayat dah dulu. Hak suruh baiki. Tak baiki. Degi sungguhlah. Lepas tu mula payah nak belajar. Dah degi orang panggil gitu. Sebelah bilangan aja. Masuk dalam tengok musab berapa, baris yang berapa. Menentu akan mungkin, bukan akan dia tu. Menentu akan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya. Barang yang harus tu dia panggil mungkinun, tapi menentu dengan setengah. Yang bertentang dengan ilmu. Yang bertentang ni bukan yang bercanggah dengan ilmu, yang bertepatan dengan ilmu, yang muwafaqah dengan ilmu. Tapi kita sebut bertentang, jadi macam berlainan. Ilmu tahu lain, iradah menentu lain. Itu kalau kita faham bertentang. Tak ni bertentang dengan makna sama, selaras. Kan kita cakap kan, rumah kita dengan rumah dia setentang. Mana pun setentang. Mana sama, selain. Gitu. Tapi iradah menentu dengan setengah. Di bawah tu pula, dan takluk iradah ini seperti takluk kudrah dahulu juga, iaitu takluk pada tiap-tiap mumkinun. Tadi kata menentu dengan setengah. Kemudian takluk pula pada tiap-tiap mungkin. Dia sama je ni. Setengah, tiap-tiap. Baik, kita balik semula. Hak setengah daripada mungkin ni, kita misal tadi lelaki dengan perempuan. Kita misal tadi, lelaki pun mungkinun, perkara harus ada, harus tiada. Perempuan pun mungkinun. Yang Tuhan menentu setengah je lah. Menentu lelaki, tidaklah menentu perempuan. Atau panggil setengah. Tiba-tiba di bawah tu pula menentu takluk pada tiap-tiap mungkin. Tu suluhi. Hak boleh je. Iradah ni lelaki kita pun takluk juga, perempuan pun takluk juga, suluhi je. Bukan takluk tanjizi. Takluk tanjizi setengah je. Mana pun setengah, sebahagian lah. Contohnya mumkinun lelaki, perempuan mumkinun. Hak Tuhan menentu ambil setengah je lah. Menentu lelaki, perempuan tak menentu lah. Tapi ni sebab boleh tiap-tiap. Semua perkara boleh belaka. Lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Tu tiap-tiap, itu suluhi dia panggil, bukan tanjizi. Kalau setengah, itu dia panggil tanjizi qadim. Macam contoh, setengah mumkinun. Putih mumkinun, hitam mumkinun, boleh harus belaka tu. Besar mumkinun, kecil mumkinun. Bila Allah menentukan pada azal kita putih, maka tidaklah hitam. Bila Allah menentu pada azal kita besar, tidaklah kecil. Itu dia panggil setengah. Itu tanjizi. Hak boleh, tak nak nentu putih boleh, tak nak nentu hitam boleh, tak nak nentu besar boleh, tak nak nentu kecil pun boleh. Itu tiap-tiap semua. Itu suluhi. Hak boleh je, asal benda tu benda mumkinun, asal benda tu benda yang harus. Iradah boleh menentukan tiap-tiap mumkinun, tiap-tiap boleh belaka tu. Tapi menentu sungguh setengah. Mana? Berat. Jadi macam berat pula. Tambah misal, semisal cukup dah. Lelaki mumkinun, perempuan mumkinun. Tuhan menentu setengah aja lelaki, taklah Tuhan menentu perempuan. Hak tanjizi. Hak boleh tiap-tiap mungkinun boleh belaka. Menentu lelaki boleh, menentu perempuan boleh. Hak tu suluhi je. Bukan menentu sungguh, suluhi qadim dia panggil. Ada ni. Lepas tu kita buat misal lain samalah. Hak lain samalah. Maknanya contoh, kalau kita ni kaya, mungkinun.
Kalau kita ni miskin, mungkinun. Pada azali Tuhan menentukan kita kaya, maka Tuhan tak menentulah kita miskin di masa tu. Tapi kaya pun mungkin di masa akan datang Tuhan menentukan miskin. Tapi kita masa tu Tuhan menentukan pada azal orang ni pada masa tu kaya, maka Tuhan tak menentulah miskin dia. Ada setengah orang panggil. Tetapi iradah Allah boleh tak di saat tu Allah menentukan miskin? Boleh belaka, benda-benda haru je kan. Tu panggil apa tu? Suluhi. Menentu tiap-tiap kesemua mungkinun, bukan perkara wajib, bukan perkara haru, duduk di iradah belaka. Boleh belaka nak nentu mana-mana pun. Boleh suluhi qadim. Boleh je. Tapi menentukan sungguh setengah-setengah dah kaya, dah miskin. Kalau menentu miskin, dah kaya. Gitu je lah. Macam Allah menentukan gerak dan diam. Gerak dan diam. Sekarang Allah menentukan kita diam. Azali, pada azal Tuhan menentukan kita ni diam. Diam je. Allah tak menentukan kita gerak. Tapi diam mungkin benda harus. Gerak mungkin benda harus. Boleh tak di saat sekarang ni pada azal Tuhan menentukan kita gerak? Boleh. Tapi Tuhan tak menentu gerak sebab Tuhan menentu kita diam. Maka diamlah sekali Tuhan buat kita. Tapi iradah Allah boleh menentukan gerak dan diam dan gerak. Boleh menentukan tiap-tiap. Tapi menentu sungguh tanjizi qadimnya setengah. Apabila Allah menentukan saat ni kita diam, Allah tidak menentukan kita gerak. Kemudian nanti Tuhan menentukan kita gerak, Tuhan tidak menentukan di saat yang sama kita diam. Itu je lah. Setengah orang panggil tu. Tapi iradah suluhi qadim boleh menentukan tiap-tiap mungkin. Semua mungkin iradah boleh belaka. Boleh suluhi. Bukan menentu, bukan menentu sungguh. Menentu sungguh tu tanjizi. Mana? Tak ada whiteboard lah, ada whiteboard sedap sikit nulis. Dia tak boleh cerita tahu udara gitu. Nampak sekejap tak ada nak ambil kecoh. Hilang. Dia macam naik kembang tu. Dah lah, hak nyata kan. Tuhan menentukan kita lelaki. Setengah je tu. Setengah lagi perempuan. Benda mungkin belaka, benda harus belaka. Tuhan boleh tak menentu kita perempuan? Boleh je, hak dia. Boleh je. Tu suluhi qadim. Tuhan patut mana boleh padang pada sedia kala menentukan tiap-tiap mungkin. Semua boleh belaka. Tapi Tuhan menentu lelaki dak lah, Tuhan menentu kita perempuan. Setengah dia tu, setengah mungkin tu tanjizi qadim. Menentu pada sedia kala setengah. Sebab dia panggil mungkin mutaqabilat. Mungkin yang berlawan. Mungkin yang berlawan dia tak akan berhimpun. Tak akan berhimpun. Contoh mungkinun gerak, mungkinun diam. Mungkinun gerak dipanggil mungkinun benda harus. Diam dia panggil mungkinun benda harus. Tapi mungkinun ni hak berlawan. Hak berlawan dua ni Tuhan menentu setengah. Tuhan boleh tak nak menentukan mungkinun yang berlawan ni gerak dan diam pada satu benda di saat yang sama. Kita mikir sikit. Gerak mungkinun benda harus. Diam mungkinun benda harus. Tapi mungkinun yang mutaqabilat dia panggil, yang berlawan dua ni. Gerak berlawan dengan diam, diam berlawan dengan gerak. Antara mungkinun yang berlawan ni boleh tak seketok. Gerak dan diam satu benda yang sama pada satu masa yang sama. Kalau masa lain-lain, gerak, lepas tu diam, lepas tu gerak. Itu haru. Sebab di masa lain-lain. Tapi di masa yang sama, satu benda, gerak pun ya, diam pun ya, pada satu masa. Mana? Kalau orang royak kita, saya jumpa satu benda yang pelik. Satu benda yang pelik. Besar, molek benda tu. Tapi bergerak pun tak, diam pun tak pada satu masa. Mana? Harus pada akal. Harus.
Mustahil pada akal. Mustahil pada akal tidak duduk di bawah ta'alluq qudrah, ta'alluq iradah. Sebab ta'alluq iradah hanya kepada perkara yang harus. Pada perkara yang harus sahaja. Harus macam mana? Gerak pada satu masa, diam pada satu masa, itu benda harus. Maka iradah boleh menentukan gerak, boleh menentukan diam, tapi bukan berhimpun. Berhimpun gerak dan diam pada satu masa, itu bukan mungkin, itu benda mustahil. Benda mustahil tidak berkait dengan iradah, itu je. Tapi antara gerak dengan diam di masa yang lain-lain, itu benda harus. Maka di saat Allah gerakkan kita, boleh tak Allah nak tentukan diam tapi tidak geraklah pula masa tu? Boleh. Pilih antara satu dua tu, benda harus. Gerak tidak diam, diam tidak gerak, itu benda harus. Sekarang ni Tuhan menentukan kitanya, sekarang ni kita diam. Tuhan menentukan kita diam sekarang. Boleh tak pada azal Tuhan nak menentukan kita gerak tidak diam pada saat yang sama? Tapi tidak diam lah, gerak. Boleh. Maka iradah suluhi qadirnya boleh menentukan tiap-tiap mungkin. Asal benda tu benda harus, iradah boleh menentukan belaka. Tapi menentukan sungguh tanjizi qadirnya adalah setengah mungkinun. Itu tanda dua iradah. Dan iradah ini ialah sifat yang sedia ada pada zat Allah yang menentu akan mumkinun. Mungkinnya benda yang harus ada, harus tiada. Menentu dengan setengah barang yang harus atasnya. Setengah. Ini panggil ta'alluq tanjizi qadim. Di bawah tu pula dan iradah ini seperti ta'alluq qudrah dahulu juga, iaitu ta'alluq pada tiap-tiap mumkinun. Tiap-tiap pula dah, bukan setengah. Ini suluhi qadim. Boleh. Tapi tidaklah, tidak menentulah. Menentunya tanjizi qadim. Jadi iradah ada dua ta'alluq, tanjizi qadim, suluhi qadim. Ilmu tanjizi qadim sahaja. Qudrah ada 7 ta'alluq. 7 ni banyak, kita ambil sikit dulu. Tapi minggu lepas tekan dah tanjizi ni. Asal makna tanjizi meluluskan, tu asal makna. Tapi kalaulah akan nisbah dengan tanjizi qudrah, mengadalah. Tanjizi iradah menentu, tanjizi ilmu mengetahui, gitulah. Macam sekarang contoh kita, tanjizi sifat pendengaran, mendengarlah sekarang ni, tu tanjizi. Tanjizi sifat penglihatan basar, melihatlah sekarang ni, itu tanjizi. Tapi sifat pendengar kita ni, sifat penglihatan kita ni, boleh mendengar, boleh melihat sama-sama dah, tu suluhi. Boleh je lah. Hak mendengar melihat sekarang lah, hak sekarang. Hak tadi tu hak tadilah juga. Tapi kita nak cerita hak sekarang ni. Kita duduk dengar orang mengajar, kita duduk tengok kitab. Mendengar tu tanjizi bagi sifat samak kita. Melihat tu tanjizi bagi sifat basar kita. Tapi samak basar kita ada sama-sama dah. Sebelum kita duduk masuk sini ni, boleh tak telinga kita boleh mendengar? Boleh je. Boleh tak telinga kita melihat? Boleh je. Tapi mendengar sekarang lah, hak majlis ilmu sekarang. Gitu je lah. Jadi hak ta'alluq sungguhnya tanjizi. Dia kita nak faham tanjizi qadim, tanjizi hadis, suluhi qadim ni, hak mudah buat misal adalah sifat basar. Dia sama basar kalam ada tiga-tiga. Sama basar kalam ada tiga-tiga. Suluhi qadim ada, tanjizi qadim ada, tanjizi hadis ada. Qudrah dua je. Suluhi qadim dengan tanjizi hadis. Tanjizi qadim tak ada qudrah. Tuhan mengadakan sesuatu perkara pada azal, tidak ada Tuhan mengada pada azal. Nah, kalau iradah dua je, suluhi qadim, tanjizi qadim. Ilmu satu je, tanjizi qadim. Hak ada tiga-tiga, sama basar kalam. Ada tiga. Tapi mudah misalnya basar.
melihat. Tu tanjizi, melihat. Allah qadim. Sifat basar bagi Allah qadim. Allah melihat akan tiap-tiap perkara yang ada. Dipanggil maujudat. Sebut dah sebelum ni. Ni ulang. Ingat tak tu? Saya ingat lagi sebut dah. Allah melihat akan tiap-tiap benda yang ada, perkara yang ada. Perkara yang ada ni ada dua peseng. Satunya perkara yang ada hak wajib. Perkara yang ada hak haru. Hak wajib ada, zat Allah wajib ada, sifat Allah wajib ada sedia kala. Zat kita ada yang harus. Ya, kan gitu. Jadi Allah melihat akan tiap-tiap yang ada. Jadi zat Allah adanya sedia kala. Bilakah sifat basar Allah melihat akan zat Allah yang ada sedia kala tu? Bila? Kecengang pula. Allah melihat ke Allah? Tak apa-apa. Allah tidak melihat Allah. Zat Allah ada kan? Dah Allah tidak melihat zat Allah yang ada. Ke rasa pelik pula dah. Allah melihat zat Allah. Zat Allah ada sedia kala. Maka Allah melihatnya bila? Sedia kala. Tanjizi qadim bagi sifat basar. Ada, itu jelah. Kemudian Allah melihat kita. Kita ni harus ada. Asalnya tak ada. Bila Allah melihat kita? Selepas kita diadakan. Selepas kita diadakan, Allah pun melihat zat kita. Kita Allah Ta'ala adakan tahun berapa? Tahun 1980 contohnya. Ambil muda-muda sikit lah. Maknanya kita dilahirkan 1980. Maka Allah melihat akan kitanya 1980. Melihat yang baharu orang panggil. Dipanggil apa tu? Tanjizi hadis. Tu je lah. Dan kita dilahirkan 1980. Mana 1980 lah Allah yang bersifat dengan basar melihat akan zat kita. Sebab zat kita adanya 1980. Hak Tuhan tahu zat kita akan ada, tahu sedia kala. Hak Tuhan menentu kita akan lahir 1980, Tuhan menentu pada sedia kala. Mana ni? Kemudian Allah yang sifat kudrah mengadakan kita tahun 1980. Itu tanjizi hadis bagi sifat kudrah. Kita ada, Allah sifat ngebasar melihat akan zat kita. Allah melihatnya bila? Baharu. Selepas kita diadakan 1980. Tanjizi hadis. Kemudian kita hak Tuhan lihat bila kita diadakan tahun 1980 ni, Tuhan melihat kita ni baharu. Bilakah Allah yang bersifat ngebasar boleh melihat kita? Bila? Boleh melihat. Melihat sungguhnya 1980 lah tanjizi hadis. Bilakah sifat basar boleh melihat zat kita? Boleh sedia kala lah. Boleh sedia kala. Tapi melihat sungguhnya 1980 tanjizi hadis. Tapi boleh melihat zat kita sedia kala. Suluhi qadim. Itu je lah. Kan? Ni round yang kedua. Orang muda-muda ke mana? Orang tua nak seulang. Orang muda. Kita kelas umum. Tua muda capur. Tua muda capur. Kemudian hok pikat, hok laju dengan hok kurang laju tu satu kelas. Nak ajar orang ni, orang ajar sekolah tu umur lain-lain, tak capur. Lepas tu pula umur lain-lain pula tak capur. Seumur pun dia tak capur pula. Kelas A ada, kelas B ada, kelas C ada. Sebab nak ajar hok kelas A, hok jenis laju, ajar pasal lain. Hak kelas B slow sikit, ajar pasal lain.
Hak kelas C lagi slow, ajar pasal lain. Hak kelas C ni dia kan nak ajar tak reti-reti, tak sudah ajar. Cikgu puak awak dah tahu je lah. Ajar tak reti kau. Tapi kalau nak buat kerja gapa-gapa, nak akak meja ke, nak akak kursi ke, panggil kelas C ni lah. Orang kaji kan? Kaji kan? Sebab apa? Dia nak benda gitu. Benda-benda kerja. Benda-benda mikir dia tak mahu. Nak ceritanya, lain-lain kelas tu kan mudah untuk menyampaikan. Dah kita ni kelas umum, gitulah. Jadi kita ulang-ulang lah sikit. Kena beza tu tanjizi, suluhi. Tanjizi ada dua. Tanjizi qadim, tanjizi hadis. Suluhi qadim lah. Suluhi ni bukan ta'alluq sebenarnya. Ta'alluq ni tugas kerja betul-betul. Hak kerja betul-betulnya basar melihat zat Allah, melihat sedia kala akan zat Allah. Melihat akan zat Allah sedia kala, tanzih qadim. Melihat zat kita ni 1980, melihat yang baru, tanzih hadis. Tapi walaupun basar melihat zat kita tu 1980 baru, tapi bila kau sifat basar boleh melihat zat kita, boleh melihat sedia kala lah. Suluhi qadim boleh je lah. Tapi tidak melihat kita pada sedia kala. Sebab kita sedia kala belum lagi diadakan. Tapi Tuhan tahu kita akan diadakan. Tuhan tahu bila? Sedia kala. Ada kita, Tuhan menentukan akan ada. Bila Tuhan menentukan, sedia kala. Tanzih qadim bagi ilmu, tanzih qadim bagi iradah. Tapi melihat akan zat kita ni selepas kita diadakan. Allah yang bersifat kudrah mengadakan kita 1980. Tanzih hadis bagi kudrah, mengadakan baharu. Kemudian Tuhan melihatlah zat kita yang telah diadakan, melihat akan zat kita ni baharu juga tanjizi hadis bagi sifat basar. Bila kau sifat basar boleh melihat zat kita, boleh melihat tu sedia kala, suluhi qadim. Ni semua ni bukan ngaji ilmu sunat ni, ilmu wajib ni. Tapi wajib fardu kifayah. Tapi ilmu wajib bukan ilmu sunat. Pahala-pahala wajib bukan pahala sunat. Bagaimana? Pahala ilmu ni besar. Pahala ilmu ni besar. Mana walaupun kata tu fardu kifayah, pahala ilmu. Patut pula ilmu hak fardu pula. Mana kita biar boleh hak fardu ni. Tapi cuma fardu kifayah. Tak boleh lagi pun tak sudut teruk-teruk lah. Atas kadar kemampuan masing-masing lah. Bagi tak sudut paksa-paksa. Takutkan nanti balik pening. Berapa umur yang pening hari ni. 3 suluhi qadim, tanzih qadim, tanzih hadis. Qabdah tak cerita lagi tu. Kali masuk qabdah pula, Allah habislah kali ni kata. Maka kita ikut kemampuan kita lah. Macam sebut mula-mula tadi lah. Di akidah kita tetap dah. Kita berpegang Allah melihat Allah pada sedia kala. Kita berpegang Allah melihat kita pada masa sekarang selepas kita diadakan. Sebelum kita diadakan Allah melihat kita. Melihat kita macam nampak kita tak ada lagi. Tapi Allah Ta'ala tahu tak kita akan ada. Memang Allah Ta'ala tahu segala-gala pada azal. Allah Ta'ala menentu tak. Allah Ta'ala menentukan segala-gala pada azal. Sampai masa sebagaimana yang Tuhan tentukan, Tuhan pun mengada kudrah tadi di hadis. Jadi di pemahaman pegang kita tetap, tapi nama tu sekolah Arab di sekolah orang putih. Kalau sekolah Arab kan mudah sikit. Ni pergi sekolah orang putih. Oleh orang sekolah orang putih tu masa talqin ajar kat pasal orang putih tu. Ajar pasal orang putih. Bunyi Arab sepatah susah lalu dah. Di semua ni istilah ilmu belaka ni, panggilan ilmu. Mana benda tu tak payah. Cuma kadang-kadang kita tak boleh nak sebut istilah ilmu, tapi faham kita faham. Samalah kalau kita ngaji Quran. Kadang-kadang kalau tanya kita hukum nun mati ada 5 tu satu-satu tu, huruf apa-apa tu kadang-kadang tak jawab juga.
Tapi tak nak segera. Tapi time ngaji Quran tak susah nah. No mati jumpa dengan mana-mana huruf, kita pandailah baca. Pandai baca. Tapi kalau tanya sungguh, tanya sungguh, izhar ada berapa huruf? Tanya sungguh-sungguh. Nanti dulu. Ikhlas ada berapa huruf? Nanti juga. Payah tu. Kalau tu nanti juga payahlah. Mana? Kalau tanya izhar ada berapa? Nanti dulu berapa? Mana ni siapa hukum 5 pun tak lulu. Tapi tanya baca dulu. Sebab jumpa dengan huruf tu, tahu dah nak buat mana, nak baca mana. Tahu dah. Tapi oleh kerana tu istilah ilmu, panggilan-panggilan tu istilah ilmu. Mungkin ada ketika kita macam mak-mak apa semua, kadang kita keliru nama dia, mak apa tu. Tetapi kalau siapa tepat tu, tambahan pula Quran ada tandaan pula, okey je kita bacanya. Okey je kita baca. Tapi kalau tanya satu-satu belum tentu boleh jawab. Sama ni, cuma nak sebut tu tak pandai. Ni sebuah pegangan kita. Allah mengetahui segala-gala bila? Pada azal. Allah menentukan segala-gala. Segala-gala ni bukan semua, setengah je lah. Pada mengetahui segala-gala, menentu setengah. Ada mana kata menentu setengah? Menentu lelaki, tidak perempuan, setengah. Tapi Tuhan tahu segala-gala. Mana Tuhan tahu? Kita akan dijadikan lelaki, Tuhan tahu. Kita tidak akan dijadikan sebagai perempuan, Tuhan tahu. Tahu semua. Menentu setengah-setengah je. Menentu lelaki, tidak menentu perempuan. Tapi Tuhan tahu tak kedua-dua? Tuhan tahu. Tahu kau mana? Tahu Tuhan menentukan kita lelaki, tahu kita tidak akan dijadikan perempuan. Tuhan tahu segala-gala. Tapi menentu lelaki, tidaklah perempuan, dia panggil setengah. Bila Tuhan menentukan, sedia kala tu tanzil qadim. Itu jelah. Bila Tuhan lihat kita lepas kita dilahirkan, tanzil hadis. Bila kau Tuhan melihat zat Tuhan sendiri, melihat sedia kala lah, itu tanzil qadim. Gitu je. Yang ni. Saya biasa sebut mudah je. Marah orang. Ustaz sebut mudah semua dia kata. Kita dah cakap nak perah dah. Nak perah ni. Nak perah ni tak ada dah nak perahnya. Habis dah duk perah yang mari tu. Duk belajar ilmu dunia. Lain ni nak perah pula, nak belajar ilmu agama ni. Nak perah orang ni tak ada benda dah. Tunggu je lah. Setakat-setakat awak boleh lekat lah. Tak boleh lekat pun tak apalah. Gitu je. Tak sudah purah-purah nanya kan. Soalnya dah kan bukan fardu ain, fardu kifayah. Koda-koda kita lah. Boleh faham. Oh alhamdulillah pahala wajib. Ada. Tak boleh faham pun tak sedut nebeng lah. Tak sedut maksa panggil. Kalau fardu ain tu kita kena sungguh sangat lah. Tapi sungguh pun koda kita juga. Sehingga kan kalau fardu ain pun kadang-kadang kita faham, kita lupa, kita faham, kita lupa. Tak dosa kita, tapi kalau dah faham lupa, kena ngaji hak sama dah lah pagi bila-bila. Tak bebas dah lah kitanya nak ngaji hak ilmu agama luar-luar. Kita tak layak sebab kita hak faham dah ilmu fardu ain, tak faham semula dah pulanya. Kena ngaji lagi hak tulis lah jadinya. Tapi berdosa tak kita? Tak berdosa. Sebab kita faham ke tak faham, lekat lama ke tak lekat lama, qada Allah Subhanahu wa taala, bukan kerja kita. Cuma kita buat sebab lah sikit. Nak we faham tu lekat lama, pakat ni makanlah hak apa? Itulah hak suruh budak-budak makan tu. Apa ni pi apa? Apa ni? Hak ilang dah aiking tu. Orang nak budak cerdik tu lah. Suka pula. Apa? Wika budak je. Tu orang duk keping ada Hakim tu nak periksa kan dia suruh makan pil. Pil apa? Dia panggil pil, dia panggil apa? Pil minda ke apa tu? Koko minda. Koko minda. Apa-apanya? Tu panggil wa asbab. Kita belajar tu kan nak belajar fardu ain saja. Kita nak alih-alih lah juga belajar fardu kifayah. Kalau kita
Tak boleh nak menguasai ilmu fardu ain, kita nak belajar pun kena pilih sangat orang kita. Ni tinggi dah fardu kifayah ni. Kita fardu ain, banyak benda dah kita ngaji lupa semula ni. Kita kena di saat yang sama kena cari. Ada tak di masa yang sama nak ngajar fardu ain? Kalau ada kita kena tinggal, kita kena ngaji fardu ain. Kau panggil sakok, orang panggil gitu tu. Lepas tu kena usaha jugalah. Fardu ain tu. Fardu ain. Biar kita bebas. Bebas kenapa? Kalau ngajar fardu kifayah pun kita tak milih-milih dah. Kita boleh tumpang dengar. Sebab fardu ain kita beres. Kalau fardu ain tu tak beres, susahlah kitanya. Sebab ilmu agama ni luas. Hak banyaknya fardu kifayah bukan fardu ain. Orang mengajar pula takkan nak ngajar fardu ain saja. Kitab Fatih Faridah ni kecil dah ni. Tapi tengok pecahan 7 ta'alluq qudrah. Ni fardu kifayah dah jadinya. Kecil dah ni. Kalau ambil kitab besar lagi, banyak fardu kifayah. Takkan kita nak ngaji fardu ain saja, tapi kita nak ngaji ilmu yang lebih dari fardu ain. Hak fardu ain tu kita kena ambil molek. Mana kita usaha juga macam mana kita ulang, kita baca, kita ngapa, kita bertanya. Biar fardu ain ni lekat, lepas tu kita pun lega. Kita boleh ngaji lah mana-mana ilmu pun. Ngaji nak duduk gitu. Tambah kita ni agak macam tak bebas, tak merdeka orang panggil. Nak ngaji situ sedap itu fardu kifayah. Dah ngajilah kata fardu kifayah. Saya nak fardu ain pun cakap cemaki. Orang panggil apa? Tak bebas, orang panggil sakok, orang panggil. Fardu ain bukannya banyak. Hak tadi hak fardu ain pegangan kita tu lah, pegangan kita tu tak ada. Cuma yang kita nak mati pegangan kitanya bab qudrah iradah lah. Hak rukun iman yang ke-6 tu, qada dan qadar tu kena mati molek lah. Tu kena kemah molek, kena mati molek. Jadi takluk kudrah yang pertama, takluk suluhi qadim, iaitu patut kudrah pada azal dahulu kala bagi mengada sesuatu dan mentakdak akan dia pada waktu imkan. Waktu boleh ada, boleh tak ada. Pada waktu yang ada kita tu ada yang harus selepas dijadikan nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mengadakan sungguh sampai masa sebagaimana muafaqah dengan iradah yang menentukan. Tadilah iradah menentukan kita akan dilahirkan 1980, maka tanzil hadisnya Tuhan mengadakan kita pada tahun 1980. Bilakah Tuhan patut boleh nak mengadakan kita? Tuhan boleh mengadakan kita ni sedia kala suluhi qadim. Tapi mengadakan sungguh bila iradah menentukan tahun 1980, maka Tuhan mengadakan sungguh tanjizi hadis adalah 1980. Itu je. Abang dah. Jadi suluhi ni boleh je. Patut sini mana boleh. Sebab apa? Dah kudrah. Sifat kudrah sedia kala qadim kan. Maka boleh mengada kudrah pun qadim jugalah. Boleh mengada pun qadim juga. Tapi mengada, ada tak mengada qadim? Mengada sungguh tanzizi qadim. Tak ada mengada tu qadim. Sebab mengada dengan qadim dia tidak akan jueng. Ada. Mengada dengan qadim tak akan jueng. Boleh mengada dah kudrah qadim, boleh pun qadim lah mengada tu. Tapi mengada pada sedia kala tak jueng. Sebab mengada ni akan benda yang asal tak ada. Jadi bila mengada mesti kemudian baharu. Sebab kalau mengada sedia kala, benda yang ada sedia kala bukan benda yang bangsa diadakan. Dah ni. Perkara tu ada sedia kala. Adakah perkara tu benda yang diadakan? Yang lain akan mengadakan dia. Ada satu benda adanya qadim sedia kala, tetapi ada yang mengadakan dia pada sedia kala. Mengada dengan sedia kala tak akan jumpa. Maka mengadanya adalah kemudian tanjizi hadis.
Tapi kudrah yang qadim, bilakah patut boleh mengadakan? Sedia kala boleh. Dah kata mengada dengan sedia kala tak jual. Mengada hak ni boleh je, bukan mengada pun. Boleh sahaja. Bukan mengada pun. Boleh. Dah kudrah qadim, boleh mengada pun qadim. Mengada baharu. Itu pergi kepada ta'alluq tanjiz hadis. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Ta'alluq tanjiz hadis. Dia pecah je banyak ni. Dia pecah je banyak. Hak pegangan kita ni semua yang berlaku ni adalah datang daripada Allah yang bersifat dengan kudrah, yang kita panggil ta'alluq tanjiz hadis. Allah mengadakan kita hidup, Allah mengadakan kita dengar, Allah mengadakan kita nampak, Allah mengadakan kita duduk. Ni semua ni adalah ta'alluq tanjiz hadis bagi kudrah. Asy'ari kata qadar, Maturidi kata qada. Itu je. Hak rukun iman kita yang keenam. Kedua, ta'alluq tanjiz hadis. Wallahu